Allahu 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 Allah Allahu Allah. Muka surat 4 bahagian kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam, beriman dengan qadarnya, qadar Allah, baiknya dan jahatnya. Artinya, erti beriman dengan qadar Allah baik dan jahat, bahawasanya sekalian perkara, sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat, hasil ia sekalian perkara dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala atas muafakat kehendaknya, muafakat kehendaknya, sesunangnya sunah Allah Subhanahu wa ta'ala pada sedia kala, pada azal. Kita rukun iman yang ke-6 ini sudah berbelah-belah minggu, dan kita ni ke penghujung dah ni. Kita penghujung. Kemudian minggu ni macam mana kalau kita lebih kepada persoalan? Tapi kalau buka persoalan pun dalam bab pegangan ni, nak tanya pun nak tanya gapo bab pegangan. Nak usul-usul banyak, tak boleh nak usul, tak boleh nak korek. Hak yang dilarang jangan mendalami dalam bab qada-qada. Atau ada pun kita yang berbelah-belah minggu ni, kita cuma menghuraikan. Hak dilarang mendalami, hak Nabi kata apa dia cerita bab qada-qada fa amsiku, berhentilah kamu, jangan duk berbicara. Hak tu kita nak korek, berkaitan dengan susunan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makna jangan mendalami sebab peringkat tak faham pun apa makna rukun iman yang ke-6, setakat beriman dengan perkataan. Ini bukan bacaan, ini akidah, pegangan. Kena faham molek baru boleh berpegang. Jadi rukun iman yang ke-6 ni keluar dua pegangan. Yang pertama, segala-gala perkara yang berlaku Allah Ta'ala telah tentukan pada azal. Allah Ta'ala telah tentukan pada azal segala-gala perkara yang berlaku. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala, innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala buat perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Kata yang Muhammad, tidak kena akan kami satu perkara melainkan tiap-tiap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, masya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Perkara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan berlaku, perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala tidak akan berlaku. Maknanya sekalian perkara yang berlaku telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal lagi. Tidak ada satu perkara pun, walaupun sebesar zarrah, walaupun sebesar kuman, yang berlaku yang tidak ditentukan oleh Allah pada azal. Ini berulang-ulang kali ni. Ini berulang-ulang kali dah kita sebutnya. Sampai masa sekalian perkara yang berlaku Allah lah yang melakukan, Allah lah yang menjadikan, Allah lah yang berkah. Wa innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yakhluqullahu ma yasha. Allah menjadikan segala perkara yang Allah Ta'ala kehendaki. Sekalian perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua pegangan di sini. Yang pertama, sekalian perkara telah ditentukan pada azal, pada sedia kala, sampai masa berlaku Allah Ta'ala lah yang menjadikan segala-galanya. Yang mana ketentuan azali kita pakai jalanan Imam Maturidi. Ketentuan azali namanya qadar. Sampai masa Allah Ta'ala menjadikan segala-galanya, kita panggil nama dia qada.
Ini jalanan Maturidi, jalanan Abul Mansur Al-Maturidi. Jalanan Imam Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari hanya tukar nama je lah. Ketentuan azali namanya qada, apa yang sedang berlaku namanya qadar, itu sahaja. Tapi yang kita bawanya adalah jalanan Imam Maturidi. Ketentuan azali qadar, apa yang berlaku dipanggil qada. Kemudian sekalian perkara yang berlaku ni sama ada perkara yang baik, sama ada perkara yang buruk, yang jahat, kufur ke, maksiat ke, segala-gala perkara ditentukan oleh Allah pada azal. Dari segi pegangan kita, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman qadar, qada, baik buruk ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni akidah. Allah Taala berfirman, qul kullun min indillah, kata yang Muhammad sekian perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bab akidah, dalam bab pegangan. Adapun dalam bab percakapan berkaitan dengan perkara yang buruk, berkaitan dengan perkara yang jahat, diharamkan kita sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab percakapan, dalam bab pegangan, segala-gala perkara, sama ada perkara baik, sama ada perkara buruk, adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab percakapannya Nabi bersabda, wal khairu kullu fi yadai wasyarru laisa ilaik. Ini ada dalam syarah Arba'in bagi Syekh Ibnu Hajar. Wal khairu fi yadai wasyarru laisa ilaik, di antara bacaan doa iftitah, segala kebaikan di tangan engkau ya Allah, dan segala kejahatan tidak disandarkan kepada engkau ya Allah. Ini dalam bab percakapan mulut. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah, dan apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada kelemahan engkau sendiri. Ini dalam bab adab percakapan syariat kita di mulut. Pegangan kitanya baik ataupun buruk datang daripada Allah. Bab percakapan diharamkan kita sandar perkara yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kena bagi molek lah, kena susun molek. Jangan jadikan kesalahan, kecuaian, keburukan kita letak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi pegangan kitanya, segala-gala perkara, termasuk perkara yang buruk pun datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita ulang balik sebab kita nak nutup dah ni. Kita nak habis, kita ulang balik minggu-minggu yang terdahulu. Itu dalam bab qadar, dalam bab ketentuan. Ya. Dalam bab ni mana percakapan zahir yang buruk daripada kita sendiri. Pegangan segala-gala perkara, termasuk perkara yang buruk. Macam mana takut dia bercakap di mulut yang buruk daripada kita, kan hati kan disampai ke dalam, buana pula tu rukun iman yang ke-6, waktu asas dah. Dia sekarang ni dalam bab pegangan baik buruk daripada Allah, tu jelas-jelas sangatlah, sebab itu rukun iman yang ke-6 yang kita nak ingatnya. Di sebuah percakapan di mulut yang buruk, jangan sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau mulut cakap hak buruk hak kita kan pegang, kan hak pegang hak permulaan lagi dah rukun iman yang ke-6, tak ada persoalan. Hak tu hak asas dah. Hukum yang ke-6 kan jelas, khairihi wa syarrihi, tak soal dah tu, hak pegangan masing-masing. Yang kita nak ingat ni percakapan di mulut tu. Tapi takut ada di mulut bercakap seumpama tu, pegangan pun buruk, bukan daripada Allah, di akidah dia pun itu masing-masing lah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada rukun iman yang ke-6.
Memang akidah yang terpesong, akidah Mu'tazilah yang jahat, tidak ada kena-mengena dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan dia, percakapan dia gitulah. Yang jahat tak ada kena-mengena dengan Allah, tapi dia sampai kepada pegangan. Jadi maknanya zahir sama je lah. Lepas tu yang dalam tadilah masing-masing. Oh ni kadang-kadang takut ni. Macam mana pegangan dia? Pegangan dia rukun iman yang ke-6. Sepatutnya kemah dah di situ. Tapi kalau tak, tadilah kalau kita tidak menghuraikan dalam keadaan semua orang rukun iman yang ke-6 sama belaka, yang mana kita semua maklum daripada budak lagi, rukun Islam ke rukun iman ke, anak-anak kita ingatlah ke dah. Daripada pasti tahun 5, tahun 6 ajar dah. Ngapa dah rukun Islam serta dengan rukun iman. Awal-awal lagi dahnya tu. Tapi tadilah dia tidak menghuraikan, dia setakat ngapa sahaja. Akhirnya tidak ada ilmu akidah dia panggil. Walaupun dia boleh ngapa rukun iman tetapi tidak ada ilmu akidah, maka tak bila tak ada ilmu, panduannya adalah akal fikiran. Bila panduan akal fikiran tak menasabah lah pula. Jadi Allah ditakdir benda hak salah, benda hak dia sendiri marah. Bukan ditakdirkan pula benda hak dia marah. Dia main akal. Maka dia berpegang dengan akidah dia, hak buruk tak ada kena mengena dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah yang terpesong, akidah yang berdosa besar, setengah pandangan kata akidah ni kafir lagi, kekal neraka selama-lamanya. Sebab zahir sama, dalaman masing-masing. Itu dalam bab perkara yang buruk, perkara yang jahat. Kemudian dalam bab qada, sampai masa sekalian perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ada sedikit peranan yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Ikhtiar pilihan hati, usaha kita buat tu lah. Sebab sebelum kita usaha, kita ada pilihan hati dulu. Apa-apa perkara yang kita nak lakukan. Disandarkan sedikit peranan, dinamakan ikhtiar usaha kepada kita. Tetapi bukan setakat ikhtiar usaha tak berkah, bahkan ikhtiar usaha kita pun terikat dengan qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sekalian perkara yang berlaku datang pada qadar dan qada Allah. Sekalian perkara tadi termasuklah ikhtiar, pilihan hati dan usaha perbuatan yang kita lakukan. Kalau hakikat yang sebenarnya ikhtiar usaha pun tidak terlepas dari qadar dan qada Allah, kenapa diletakkan, disandarkan ikhtiar usaha kepada kita? Dalam ayat-ayat Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada perbuatan kita, dan dalam ayat-ayat Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita melakukan ibadat. Ayat Quran memerintahkan kita sembahyang. Kalau ni kita ni kosong, tidak ada sebarang peranan, ikhtiar usaha pun tak ada, Tuhan belaka dari segi pegangan kitanya, Tuhan belaka tak ada apa satu kita, Allah Ta'ala perintah kita semayang contohnya, aqimus salat, diri oleh kamu akan semayang, dia perintah kita semayang. Perintah apa kita? Kita tak ada apa-apa pun, ikhtiar usaha pun tak ada. Jadi Allah Ta'ala perintah kita. Makna bila Allah Ta'ala perintah kita, ada tempat yang Allah Ta'ala perintah tu, mana kita ada ikhtiar dan usaha. Tapi ikhtiar usaha kita bebas ke? Terikat dengan qadar dan qada Allah. Payah juga tu. Waktu ulang cak kali ni, dia payah sikit. Lepas tu kalau tergelicir sikit je, payah ni. Kalau tergelicir sikit tak pelik lah. Tapi tergelicir sikit ni, Allah, dalam bab pegangan ni punah ranah selalu dah.
Dalam bab ibadat kurang comel sikit, kadang-kadang tak batal pun lagi, tapi tak comel dah lah. Kadang-kadang jadi makruh. Contoh tu bab ibadat, salah sikit tak batal lagi, tapi tak comel dah. Tu bab ibadat. Bab pegangan ni salah sikit tak ada dah lah. Kita berpegang daripada awal lagi dah, segala-gala perkara qada qada Tuhan, segala-gala perkara ni termasuklah terdetik di hati. Tu termasuk sekalian perkara. Termasuklah berkelip mata yang kita dah ulang semua sebelum ni. Terdetik di hati datang daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menentukan pada azal saat sekian-sekian hati kita terdetik. Sampai masa terdetik hati kita, Allah lah yang mengqadakkan terdetik. Kelip mata, kecil, anggota yang paling kecil, tak terlepas daripada qadar dan qada Allah. Maknanya ketentuan azalinya masa sekian-sekian mata kita akan berkelip. Sampai masa yang ditetapkan berkelip sungguh, Allah lah yang mengqadakkan berkelip. Dah berkelip semua tu, faham lah. Kita cerita sekali kelip tu je, semua-semua tu kita faham lah. Kalau terdetik di hati sedikit pun qada dan qada Tuhan, sama telah ikhtiar. Ikhtiar ni pilihan hati. Pilihan hati ni memang kemah dah kita memilih satu-satu perkara yang akan kita lakukan. Kemah dah ikhtiar ni. Lah main mikir di hati tu, tak ada pilihan hati lagi nak buat gapa-gapa. Sampai masa hati kita memilih untuk melakukan satu-satu perkara. Kalau terdetik di hati pun qada qada Tuhan, dah pilihan hati ni, sama telah lah qada qada Tuhan tu benda besar. Terdetik di hati pun qada qada Tuhan, pilihan hati sama telah. Samalah tadi, kelip mata pun qada dan qada Tuhan. Kecil je kiranya. Kelip mata ke, gerak nadi ke, gerak jantung ke, sekecil-kecil perkara qada dan qada Tuhan. Usaha ni sekalian anggota badan dah buat kerjanya bergerak. Lepas daripada qada qada Tuhan, takkan lepas. Maknanya ikhtiar usaha kita pun terikat dengan qada dan qada Allah. Kalau gitu tak ada apa lagi Tuhan belaka. Apa nak ranah itu? Sebab kalau tidak ada sebarang peranan, ikhtiar usaha pun tak ada. Tu Jabariyah, akidah yang terpesong. Akidah yang panggil Jabariyah. Tak ada apa satu, Tuhan belaka. Pilihan pun tak ada, usaha pun tak ada, Tuhan belaka. Itu Jabariyah. Dia Jabariyah ni, dia daripada permulaan keluar pegangan Jabariyah yang dibawa oleh Jahmun bin Safwan yang mengasaskan pandangan ni. Jahmun bin Safwan dipanggil mazhab Jahmiyah. Jabariyah ni kadang-kadang dipanggil mazhab Jahmiyah. Dia yang keluar akidah Jabariyah ni bukan daripada akal manusia. Ini daripada pengajian juga, tapi salah pengajian. Dia telajak. Dan inilah apabila segala-gala termasuk ikhtiar usaha pun tak lepas ada qada-qada Tuhan, tak ada benda lah kitanya Tuhan belaka. Di mana dia belajar dah, tapi belajar salah jalan. Kalau tak belajar, tak ada ilmu langsung, tak timbul langsung Tuhannya, kita segala-galanya dalam pegangan. Nak timbul kata kita tidak ada sebarang peranan Allah Ta'ala belaka ni, takkan timbul dengan dalam keadaan kita jahil tanpa ada pengajian. Sebab kalau tidak ada pengajian, kitalah segala-galanya tu. Ini timbul daripada pengajian, salah pengajian. Dia terlajuk. Ikhtiar usaha pun tak lepas ada qada-qada Tuhan, akhirnya Tuhan belaka. Bila Tuhan belaka, kita langsung tak ada peranan, akhirnya meninggalkan syariat. Dia sedikit demi sedikit akhirnya meninggalkan syariat. Tak semayang, tak puasa, sebab apa? Tuhan belaka kan.
Tuhan belaka, akhirnya tinggal syariat, akhirnya menafikan syariat, menafikan kewajipan. Wajib-wajib apanya? Kita bukan ada pilihan. Tuhan belaka kan? Akhirnya pergi kepada kafir zindik dipanggil. Bukan Jabariyah ni kafir zindik, dia akan bawa sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, kita langsung tidak ada pilihan. Tuhan belaka, akhirnya meninggalkan syariat, akhirnya menafikan syariat, menafikan syariat Allah Subhanahu wa taala, murtad orang ni. Tapi murtad ni kafir dipanggil kafir zindik, kafir yang menafikan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam kitab Durrun Nafis, Jabariyah di belakang di ujungnya adalah kafir zindik akhir sekali ni. Tapi keluar daripada salah pengajian. Sebab apa? Dia terlampau tadilah segala-gala Tuhan, termasuk ikhtiar usaha pun terikat dengan qada-qada Tuhan. Akhirnya kita langsung tidak ada peranan. Kalau kita langsung tak ada peranan, ayat yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah. Kami sembah apa? Tak ada kami sembahnya. Kami tidak ada sebarang peranan. Kita tidak ada sebarang peranan. Itu akhir sekali dia pun tak sembah Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan syariat. Sebab apa? Sebab kami tak ada apa? Kami tak ada. Kita baca iyyaka na'budu, mana kita ada peranan. Kami yang sembah. Satu laginya timbul Jabariyah ini adalah salah pengajian kitab-kitab hakikat. Salah pengajian kitab-kitab hakikat, kitab hikam, kitab Durrun Nafis contohnya. Salah pengajian, bukan kitab tu. Salah pengajian, kena faham molek. Salah pengajian. Di dalam tu menceritakan kedudukan orang-orang yang maqam aulia. Duduk tahap makrifat khasah, peringkat aulia. Di basirah di hati dia langsung tidak ada apa-apa pun. Bukan setakat tidak ada ikhtiar usaha, bahkan diri dia sendiri pun bagi dia macam tak ada. Ini tak boleh laku mak ni. Ni tak boleh laku. Kita ni dalam hati kita ada belaka, kita ada, makhluk ada. Bukan setakat ada, bahkan terpacak di hati kita hal makhluk ni. Ada pun peringkat ni di hati, di basirah langsung tidak ada makhluk. Bukan ikhtiar usaha tu tak ada, makhluk pun tak ada, seolah-olah tak ada di hati dia. Peringkat ni lah akhirnya seolah-olahnya ikhtiar usaha pun tak ada. Bukan tak ada di pegangan, tak ada di zauqiyah dia, di perasaan hati dia. Ni orang yang tertentu duduk dalam tahap seumpama ni. Kalau kita baca kitab hakikat, kitab hikam dan Nabi, kita kena cerita inilah kedudukan basirah mata hati orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sempurna agama, iaitu peringkat aulia. Ini kedudukan mereka. Adapun kita ni orang awam, orang syariat, hati kita zulmah, kena cerita gitu. Tiba-tiba dalam tu cerita bab zauqiyah, perasaan orang peringkat aulia, dibubuh ke dia. Tuhan belaka, tak ada gapo kita. Tu Jabariyah. Itu mungkin salah pengajian. Bukan salah kita, salah pengajian. Maka dalam bab ni tak boleh nak lakon-lakon, tak nak buat-buat. Dah kita dah sampai tahap ni kita buat, tak nak buat ni. Punah kitanya. Hak mengajar, hak anak murid pun kita tengok Tuhan, Tuhan belaka dah. Mana ikhtiar usaha kita? Sedang kita hakikat tu tiada ikhtiar, tiada usaha, tiada tadbir. Ciptaan apa tu? Ciptaan syariat ke ciptaan hakikat? Ciptaan lain tu. Jangan pergi pada tauhid. Tauhid kita ni syariat. Terbokeh tauhid tu, habis cerita dah. Jadi Jabariyah ni dia mari daripada salah pengajian terkadang. Kemudian Qadariyah tu pula Allah Ta'ala jadikan kita ni ada akal, ada hati. Allah terjadikan kita ada akal, ada hati. Akal kita lah, hati kita lah yang memilih.
Lepas tu kita memilih terikat dengan qadar dan qadar. Tak payah dah. Sebab apa? Allah telah jadikan di akal kita, di hati kita ni boleh memilih manakah perkara yang baik, manakah perkara yang manfaat. Maka sampai masa akal kita yang memilih tanpa terikat dengan qadar dan qadar Tuhan. Lepas akal kita memilih, maka anggota zahir kita pun buat. Anggota zahir kita buat ni dengan kekuatan, dengan kudrat, dengan gagah yang Tuhan jadikan di kita. Adakah Allah yang mengqadakkan pergerakan kita? Bukan Allah yang mengqadakkan. Allah telah letak gagah di tubuh kita. Gagah itulah yang menggerakkan kita. Ini akidah Mu'tazilah Qadariyah. Sekarang ni Allah sudah sejadikan kita ni ada akal. Kita bukan orang yang tidak berakal. Akal pula cerdik. Tak boleh pilih mana yang baik. Kita boleh pilih. Kita memilih sendiri mana yang baik. Sampai masa kita buat dengan gagah yang Tuhan letak kita. Tak payah Allah dah yang menjadikan. Gagah yang ada di kita yang Allah letak ni lah yang menggerakkan anggota zahir kita, yang menjadikan pekerjaan yang kita buat. Ini akidah Mu'tazilah Qadariyah. Tapi kalau tak belajar, tak ada gitu dah. Tak belajar kok. Akal kita memilih sendiri-sendiri. Kita buat dengan gagah kita sendiri-sendiri. Bukan gagah tak letak. Itu bukan Mu'tazilah Qadariyah. Itu akidah yang kufur. Hak Qadariyah ni dia ada kaitan dengan Allah. Sebab apa? Akal kita ni siapa yang jadikan? Allah. Akal kita pandai memilih mana baik, mana manfaat. Allah jadikan. Lepas tu kita buat ni gagah ni siapa yang jadikan? Allah. Mana ada terikat sedikit. Tapi di sini pegangan yang terpesong, cuma tak kafir. Terpesong. Sebab apa? Sebab Allah menjadikan satu-satu perkara dengan menengahi. Menengahi dengan gagah yang Allah Ta'ala jadikan di makhluk. Kita ahli sunnah wal jamaah, memang akal kita ada panggil apa? Alat yang boleh memilih lah di akal, di hati perut kita ni. Memang Allah Ta'ala jadikan. Dan memang Allah Ta'ala jadikan di tubuh kita ni ada gagah, ada kekuatan. Memang betul Allah Ta'ala jadikan. Tapi sampai masa akal kita memilih, hati kita memilih satu-satu perkara, Allah lah yang mengqadakkan hati kita memilih. Sama masa kita menggerakkan anggota zahir untuk akhir je, memang ada gagah di kita. Bukan gagah yang menggerakkan kita, Allah lah yang mengqadakkan kita bergerak. Itu ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tak ingat apa minggu lepas nak royak. Kalau nak tanya takut malu, tulislah senang. Tapi kalau tulis bukan suruh tanya bab-bab lain, tanya bab tauhid ni lah. Kita ada pertanyaan loh. Pakai terima je kan? Senang aja ke ni? Terima. Tanya tu baik-baik tanya, pergi khabar nak tengok aku ni. Nak jawab tak boleh? Nak jawab kan benda gaib. Hak ni benda yang tak boleh, yang jangan mendalami, jangan dok korek. Tapi kita tanya bukan korek, kadang-kadang kita tanya untuk pemahaman. Kadang-kadang mari gangguan-gangguan, kalau begini kan, kita nak ada kot standby dengan ilmu, tak ada masalah tu. Tanya bukan berarti kita korek. Hak Nabi pernah larang sahabat dia berbahas dalam bab qada-qada. Nabi marah, Nabi kata diutuskan aku bukan untuk memperbahaskan benda qada-qada ni. Ini benda gaib. Hak ni benda asah kita kemah molek sesah, ada cakap dah ni. Ke semenjak ngaji qada-qada ni hari-hari bosan orang cakap dengan kita. Ayah haji tak ada kerja lain, pagi petang qada-qada cakap di mulut. Tak ada cakap ni pegangan. Kadang ngaji gitu. Lepas ngaji jadi cakap semua. Ke mana? Ada senyap je kita ni. Pacok murid dan akidah dah sesat.
dia ginilah dalam bab ni, kalau kita katalah kita tak nak ikut semacam tak nak ikut macam ulang pun tak nak ikut juga. Nah, kok mana pun kita kena masuk kelas lain pula, cari kelas lain lah pula, carilah ustaz lain pula. Mungkinlah penyampaian seseorang tu kita tak boleh nak ikut, contohnya mungkin orang lain kita boleh ikut. Ni kalau kita tak nampak, kita sudah buka jalan, ini kena faham, tapi kita tak faham dia, kita cari kelas lain pula, cari ustaz lain pula. Mana tak ada orang yang boleh terkecuali, tak ada. Jangan tak faham pakai lari, malah mengaji pening, tak faham. Jangan gitu. Tak faham nak kelas ni, kena cari kelas lain. Kita sebelum daripada masuk bab rukun iman kita, jangan lupalah di awal kitab Faridatul Faraid kitanya, sebelum masuk bab Islam, iman dan ihsan, didatangkan tanda orang beragama yang sebenar. Tanda orang beragama yang sebenar 4 perkara. Yang pertamanya sah i'tiqad, iaitu jazam, mana putus dengan barang yang diiktikad akan barang oleh ahli sunnah wal jamaah. Ini tanda pertama orang beragama, jangan lupa. Sah i'tiqad, yakni jazam, mana putus kejak dengan barang yang diiktikadkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Kena jazam, kena putus, kena kejak. Nak putus kejak ni, nak pegang ni, kena faham molek lah, boleh pegang putus kejak. Ini adalah tanda beragama yang pertama. Kalau di sini tak ada agama. Sebab tu kalau kita tak boleh nak ikut juga, kena cari kelas lain, kena masuk pengajian lain, kena cari bab dalam masalah hukum iman yang ke-6 ni. Sebab kadang-kadang mungkin kelas umum seumpama ni, penerimaan kita ni berbeza. Penerimaan yang berbeza, kita tak boleh lah hak payah-payah ni jenis cerita tanpa boleh ada komunikasi, nak tanya tak, kalau tak boleh tanya, tak nak ikut. Kita cari kelas yang khususi, cari seorang guru minta tolong kok jelas dalam bab ni, mana seorang-seorang kita nak tanya selalu. Cerita satu masalah, kita nak tanya selalu, tanya. Kalau kita tak boleh dalam kelas umum, ke mana kita kena pisau, kena usaha. Sebab ini tanda agama yang pertama. Tak ada ni, tak ada agama. Ni kadang-kadang orang rusing ni, dia rusing cerita bab perangai, dia rusing lah sakut ada anak beranak sendiri ke, yang tak belajar, tak gapo ke, macam mana semayang, puasa dah tinggal, pergi belajar tak pernah pun, dalam bab pegangan macam mana. Kita nak kata tak boleh, sebab dalam bab qada ni bukan banyak, kita jadi lama ni, kita ulang. Dan ni sepagi ni tak ada ni, hak kelas sebelum ni, tak ada hak baru. Tak baru ni kelas sebelum ni. Mana minggu ni, seminggu ni kelas hak sebelum, mengulangi je. Memang jadi lama. Saya pernah buat kelas untuk budak-budak. Bagi budak-budak ni dalam belasan lah, budak-budak mengaji agama. Dalam umur ni dalam belasan dengan awal 20-an. Tuan belajar agama belaka lah. Budak-budak belajar agama, tempat mengajar agama. Dalam masa 2 jam dia. Masa 2 jam, tak sampai pun 2 jam. Cerita, okey, saya tanya soalan, tak ada masalah. Apa dia ni, dia mudah diterima dah, dia pun ada dah. 2 jam tu bukan cerita bab rukun iman ke-6. 2 jam tu cerita daripada ta'rif Islam, ta'rif iman, ta'rif ihsan, pergi pada rukun Islam, cerita pergi pada rukun iman. Mungkinlah rukun iman ke-6 tu mungkin sejam, bukan begitu. Kat tu je. Tak ada pun, selesai. Kita ni hanya berulang-ulang. Di samping tu kita cerita pula jalanan-jalanan yang terpesong hak ada dalam kitab, dan cerita jalanan-jalan terpesong yang ada di tempat kita yang semasa. Inilah. Kita cerita minggu lepas berkaitan percakapan adat kan, kita minggu lepas. Ini sekarang kita berpegang dengan akidah kita. Segala-gala perkara yang berlaku, Allah yang melakukan segala-gala perkara.
Tidak ada perkara yang berlaku secara semula jadi, tak ada. Tidak ada perkara yang berlaku secara turut pun tak ada. Turut ni contoh apa? Kita menggerakkan tangan, maka pen di tangan kita bergerak. Kita gerak tangan ni nulis tu kan, pen bergerak lah. Allah yang menggerakkan tangan kita. Siapakah yang menggerakkan pen itu? Allah yang menggerakkan pen itu. Biasa-biasa kita tak cicing. Tangan gerak, cicing bergerak. Dah? Tangan pen gerak ke dah? Kita nak nulis pen yang bergerak. Pen bergerak tu Allah yang mengkodokkan bergerak. Lepas tu di mata pen tu adalah dakwah, keluar dakwah. Sekarang ni benda ni cerita sebenarnya. Sebab apa? Kita pegang dah sekalian perkara. Tak cerita dah ni. Cuma kita nak buka je. Sebab ada orang dia bukan dakwah pen, tak silap. Dia kata mesin photostik jabat dia. Dakwah dia ada dakwah juga ke? Tak ada dakwah tu tak keluarlah gambar photostik ke mana. Yang gitu. Oh, kita tak kerti, tapi dia ada cerita. Dakwah jugalah, tapi bukan dakwah pen, dakwah photostik. Jadi dakwah photostik ni tak ada habis. Maka photostik tak keluar. Dia pun kata tak keluar dakwah. Sebab apa tak keluar dah ni? Photostik ni tak jadilah sebab tak ada dakwah. Saya dia kata syirikmu. Mu kata dakwah yang mengeluarkan. Ni cerita yang lepas. Dia tekan wanita syirik. Sebab apa dia kata dakwah tak ada, jadi photostik tak keluar lah, tak keluar gambar lah, tak keluar lah. Tu apa kata photostik tu tak keluar lah, sebab apa dakwah tak ada. Jadi maknanya dakwah tu lah yang mengeluarkan hak gambar dalam kertas photostik itu. Syirikmu saya ni bubu. Hak kita tengok lepas ni lah, hak cakap adab pun tak boleh tu. Syirik lalu dibubuk. Tapi kawan ni pula, walaupun kena syirik, kalau orang kata syirik kita mana tu? Kecil. Kecil ke? Tak marah. Tak marah. Memang dia marah, tapi dia kata tak nak jawab sebab dia belajar. Kita tak belajar masa tu. Dia tak belajar masa tu. Hak mensyirikkan dia tu, hak belajar. Jadi senyaplah kita. Kena syirik, hak paling berat pun senyap, dia kata. Sekarang ni tahu dah, kita tak cari balik ni. Dia kata. Tak cari balik dah lah. Dia mensyirikkan. Kenapa? Sebab dakwah tak ada, photostik tak jadi. Syirikmu sebab mu kata dakwah lah yang jadi photostik tu. Tu percakapan ada. Pegangan kitanya segala-gala perkara. Segala-gala perkara. Itu hanya percakapan adat sahaja yang tidak membabitkan pegangan. Ini cerita bab salah bawakan. Belajar dah. Jadi pesen saat ni pula. Cakap sikit habis. Ibu bos syirik. Pernah ni dalam ceramah mana ni? Dia kata kalau kita kata ni cakap biasa-biasa ni lah. Wak gitu jadi, wak gini jadi tu lah. Mana syirik dia kata. Dia cakap gitu. Cakap hari-hari ni lah. Makan kenyang, makan obat sembuh gitu. Cakap hari-hari yang ni. Syirik dia kata. Dalam kuliah dari ceramah dia. Tak apa. Lepas selesai mat isyak, jadi orang jamu roti canai. Ingat lagi tu? Orang jamu roti canai. Jadi orang panggil syekh ni ya. Mari makan canai. Orang minta maaf gemuk kata dia. Takut dia gemuk. Roti canai dia gemuk. Roti canai dia gemuk. Kolesterol. Ke apa? Dia gemuk. Dia kata takut dia gemuk. Kita pun tak ada syekh kata tak boleh cakap gitu. Dah roti canai boleh menggemukkan ke? Tak syirik ke? Dia pakai lari je. Jadi dia tak tahu apa yang dia cakap sebenarnya. Dia tak tahu. Tadi dia kata jangan cakap gitu syirik. Saatnya kita ajak dia makan roti canai, dia kata tak boleh makan roti canai takut gemuk. Orang yang sama, malang yang sama. Saat ni lepas garik ni lepas isyak makan. Sama juga pernah. Ada seorang tu dia dalam kuliah dia lah. Jangan cakap obat bekah syirik, obat bekah syirik. Tak boleh kata gitu. Kata makan obat baik, makan obat sembuh, makan obat jadi syirik. Itu cakapan adat je, tak membabitkan pegangan. Sekarang siapa tanya minum, cakap harga apa? Cakap minyak pelincir kereta. So, minyak kereta ni kalau kita ada minyak lain tu kan. Jadi kereta ni jadi pick up, tahu pick up. Jadi dia jadi tak sedu-sedu lah. Jadi lacor lah, mana lacor lah.
Jadi ni kita dak selik ni sebab ni orang hebat, kita dak selik lah. Cuma mikir tadi dia kata cakap makan obat jadi baik syirik, dan cakap minyak pelincir dia sedap kereta ni dak syirik. Kalau ikut wah dia tu lah. Kita dak syirik tu cakapan adab. Cuma obat menyembuhkan orang. Minyak pelincir ni menyembuhkan kereta, tak sama ke bendanya? Tak sama. Obat ni melancarkan tubuh orang jadi sedap, dan minyak pelincir melancarkan kereta, tak sama. Kalau cakap obat makan obat jadi baik syirik, dan mencakap buah minyak pelincir dia sedap kereta ni, tak benda yang sama. Itu hanya percakapan adab. Dipanggil isnad majazi. Kita sandar sementara pada asbab yang zahir. Hal ni tidak membahayakan pegangan kita sebab kita ada akidah. Kan kita akidah jazam, utuh, kejak dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dah kan. Segala-gala perkara yang berlaku, Allah yang mengqadakkan, Allah yang melakukan, Allah yang berkah. Kemah dah kita pegang kan? Kejak dah tu. Percakapan cakapan adab. Tidak membabitkan pegangan, cakap harian, cakap biasa. Tapi nak cakap baiknya, alhamdulillah, beli minyak pelincir mahal ni, padanglah mahal pun sedap buat kereta. Tak apalah, cakap lagi tu sandar ke Tuhan. Itu lebih baik. Kalau tak sandar pun tidak membabitkan pegangan. Ingat, tu bab lain pula. Tu bab lain. Tu kita cerita insya-Allah minggu depan lah. Kita akan waktu lewat ibuk tu. Kita berpegang di akidah Allah Ta'ala yang menjadikan segala-galanya. Ya, tapi ingatan di hati, tetap kita nampak makhluk semacam nampak pisang, nampak api, nampak obat, nampak nasi, nampak air. Itu bab lain. Itu bab basirah dia panggil, bab kesucian batin masing-masing. Itu bukan bab i'tiqad. I'tiqad hanyalah al-jazmu al-mutabi' lil baqi' bid dalil. Itu je. Pegangan yang putus sebenar kemudian ada dalil. Itu saja. Bab ingatan bab lain. Tapi dia kata kena ingat tak pegang. Itu bukan. Pegang bab lain, ingat bab lain. Kita akan cerita balik tu. Sebab kadang-kadang boleh timbul. Kita bisa tanya dalam kelas-kelas, apa hukum lupa ke Tuhan? Ada jawab dosa besar ustaz. Ada jawab kafir ya ustaz, lupa ke Tuhan. Ini semua karut belaka ni. Ni ada pengajian lah, kita tahu dah sebut kata dosa besar ke kafir ke, kita faham. Dari mana dia ambil? Mana pengajian yang dimaksud? Kita faham lalu dah. Sebab apa? Bagi dia kalau tidak ingat, maka tidak berpegang. Walau dia pun tak ingat pun. Ingat. Sekarang ni, hidup sekarang ni. Bukan udara ni yang menghidupkan kita, Allah yang menghidupkan kita. Kalau kita bernafas, tubik, tarik tubik tu kan, Allah yang mengqadakkan segala-galanya. Masuk udara, boleh bernafas, hidup kita, udara yang menghidupkan. Allah. Ingat Allah menghidupkan. Kita nampak di mata terang ni. Bukan biji mata yang menerangkan, biji mata makhluk tak boleh bekah. Allah yang boleh nampak. Ingat Allah yang boleh nampak? Tak ingat. Tak nampak. Waktu baik spek mata, cermin mata pakar. Oh, ada cermin mata terang sikit. Bubuh power baru pula, tukar power baru mahal. Nampak terang, baca pun sedap. Power baru dia kata. Power tu ke apa? Power tu ke apa kalau bahasa Melayu kita? Bukan kuasa. Cermin tu ada kuasa. Cermin ada kuasa. Tu kata power. Itu ada aje. Pegang kita nyok cermin tak boleh bekah. Bukan cermin, biji mata pun tak boleh bekah. Kita pun pakai cermin mata terang. Kita ingat di basirah kita Allah yang menerangkan. Tebeng-tebeng tarik tu ingat sekejap. Buat lakon-lakon, buat latih-latih. Lepas tu hilang lah. Telinga kita terang dengar ni. Gendam telinga we dengar. Tak, Allah yang mengqadakkan. Kita duk congok dak terbalik ni.
Punggung kita yang gagahnya. Allah yang menegakkan tubuh kita, bukan kerana punggung. Segala-galanya. Ni tak jatuh ni atas. Tak jatuh. Siapa yang mengkodokkan tegak atas? Shilin tak jatuh apa? Paku. Skru. Dah Allah segala-galanya. Tak ingat? Ada payah itu semula tu. Mocik ingat ada dia. Mocik tubik luar rumah, mocik tengok bunga kembang tu, mocik ingat ke Tuhan. Masa tengok bunga sekejap je, dalam rumah dia tengok bunga, ingat ke tak? Kita buat ingatlah, kita latih ingat. Jangan buat lala ni apabila berpanjangan lalai, syaitan akan mudah bersarang dalam hati kita. Betul lah tu. Kita membiarkan diri dalam kelalaian, hati kita dalam kelalaian, mana syaitan mudah bersarang. Sebab tu kita dituntut hati sentiasa ingat. Kalau hati tak ingat pun anggota zahir yang ingat. Mana kita hidup dalam agama semua, maka syaitan payah sikitlah nak bersarang. Hati tak ingat pun, kawan-kawannya anggota zahir yang melakukan ibadat, anggota zahir berzikir, anggota zahir baca Quran. Walaupun buat hati tak teringat pun, anggota zahir buat benda yang Tuhan suruh. Kira panggil mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dah. Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala bukan kata hati saja. Anggota zahir kita buat sekampai yang Tuhan suruh, mana kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sekali kita masuk majlis ilmu, dia panggil majlis zikir. Sebab apa? Sebab majlis ilmu ni untuk kita belajar kewajipan fardhu ain kepada kita. Bila kita belajar ilmu fardhu ain, makna kita mengingati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab kata ingat ni setakat hati saja, bukan. Kita tutup aurat, mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah memerintahkan kita tutup aurat, kita pun menutup aurat, mana kita mengingati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya, tapi hati kita, kita latihlah. Tapi kalau hati lupa tak berdosa. Itu di luar kemampuan kita, orang awam. Kita cerita balik kata. Ni siapa kata dosa besar lah, siapa kata murtad lah. Astagfirullah. Apa makcik? Saat ni lupa ke Tuhan. Allah syirik dah makcik. Istighfar dia ni. Padahal lupa semua dia ni. Buat lawak sekejap je. Lupa semuanya. Hari-hari dia ngupak orang. Tak ingat ke Tuhan masa ngupak? Dah. Astagfirullah. Lupa ke Tuhan. Ya Allah, lupanya, lalanya. Buat istighfar. Nak istighfar apa? Hak tak dosa lain banyak lagi yang membuat. Dosa syariat lain banyak lagi. Ada hak peringkat-peringkat lupa ke Tuhan dia bertaubat, itu orang peringkat aulia, peringkat mahfuz, dia panggil peringkat orang tak ada dosa. Dosa syariat tak ada licin. Lupa ke Tuhan ni sebagai satu kesalahan, dosa kepada dia. Itu bab lain. Kita nak istighfar hak lupa ke Tuhan. Hak dosa syariat, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan kaki. Hak tu hak kita kena bertaubat, itu dosa syariat. Boleh? Kita akan cerita balik. Itu panjang nak cerita tu. Masalah ingatan tu macam mana pula. Ni semua benda yang dah membabitkan hak semasa, salah pengajar, salah bawakan. Pasal ni salah bawakan berkaitan dengan percakapan. Misalnya kita buat percakapan, accident lah biasa. Maka darah lah. Darah orang accident ni, siapa cepat di hospital, mana selamat. Mujur kat siapa cepat. Mujur kat siapa cepat. Kalau siapa lambat, ada kata gok, lah darah keluar ni matilah. Oh, syirik dibubuk. Syirik lalu dibubuk. Itu cakap ada. Cakap ada. Siapa cepat selamat, siapa lambat dah keluar darah mati. Pegangan kita susunan Allah belaka. Sebab apa? Apabila ajar dia belum sapa, susunan Allah lahnya amila mari cepat, tak ada kesesakan jalan raya. Selamatlah dianya. Cakap mujur siapa cepat selamat. Tapi jangan begitu. Ini cakapan adat je. Jumpa doktor boleh. Jangan minta doktor sembuhkan saya. Dia kata gitu kata dia. Lepas tu nak kata mana? Kalau dia kata mana, tu suruh kata, tak ingat kau. Jangan jumpa doktor kan, kita sakit kan, minta doktor menyembuh ke. Jangan cakap gitu. Sebab apa? Menyembuh bukan kerja doktor. Menyembuh kerja Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu cakapan adat je. Doktor, selamatkanlah anak saya. Itu cakap adat je. Hak tak boleh. Menyelamatkan ni kerja Allah. Akhirnya doktor kata, bukan kata menyelamat. Aku gerak ni pun kerja Allah. Aku tak mau gerak kalau gitu. Kerja Allah belaka. Sekalian perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembuh ke, menyelamat ke, menghidup ke, memati, menggerak, mengenyang, segala kan kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cakap zahir je, tak membabitkan pegangan. Bukan setakat tu, bukan kalau biasa orang mati-mati kan, dia mati sakit ke apa? Sakit, lemah jatuh, kena serangan jantung. Syirik. Bukan serangan jantung yang mematikan, Allah yang mematikan. Tu. Hak ni nak buh mana tahu lah ni. Biasa ni kena kurunglah mana-mana tempat. Habis orang syirik kau hidup luar. Dia hiduplah mana-mana kurungan. Kurunglah mana-mana. Ngaji semula, betul balik bawa lepas semula. Dah dekat orang ramai pasal gini. Habis orang syirik. Kan biasa kan, bila kita ziarah kematian, tanyalah mati sebab apa. Kena serangan jantung. Itu zahir dia. Yang menghidup mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan kitanya. Bukan kata serangan jantung. Israel pun tak boleh bekat. Dia kata Israel yang mematikan, itu cakapan zahir je. Mikael yang menurunkan rezeki, itu tugas zahir. Hakikatnya yang menghidup, memati, yang rezeki adalah kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menghidup memati kerja Allah. Wa yarzuqu man yasha, Allah Ta'ala lah rezeki pada siapa yang Allah kehendaki. Bukan Mikael yang menurunkan rezeki. Kalau kata Mikael tugas itu, tugas zahir dia gitu nah. Pegangan kitanya segala perkara perbuatan Allah. Makhluk tak berkah sama sekali. Makhluk termasuklah malaikat. Malaikat pun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nak buka habis ceritaan segala perkara ni, boleh 10 minggu lagi. Kalau nak buka habis lah segala-gala perkara ni, 10 minggu lagi ya. Cerita apa lagi segala-gala perkara? Biasa kata telefon tu kan, telefon tek tu kan, mana power dia tu lah, power dia kurang power itu kurang power. Mai duk power syirik telefon ni kata ni. Tu power lemah ke power. Kan dia kuasa tu kan, dia ada hak kita cah. Pegang telefon syirik telefon, mai duk power. Tapi berkaitan dengan segala-gala perkara perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita lupa kita dituntut melakukan asbab. Buat sebab itu syariat kita. Buat sebab, usaha tu buat sebab. Tapi apa sebab yang kita lakukan, semuanya terikat dengan qada dan qada Allah. Kita buat sebab. Kalau kita perlu minta tolong orang, kita minta tolong orang. Itulah. Sebab lapang kita minta tolong. Ada pula dia kata tak boleh minta tolong makhluk, syirik, makhluk tak berkah, tak boleh tolong makhluk. Nabi bersabdanya, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Hadis Tirmizi riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Jika apabila kamu meminta kepada Allah. Bila kamu minta tolong, bohonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang salah faham dalam hadis ni. Minta makhluk, syirik dia kata, menduakan Allah. Dia satu-satu hadis ni, kita tidak boleh nak kupah dengan akal kita dengan zahir hadis tu. Macam dengan hadis-hadis yang lain, Nabi bersabda, orang yang menolong orang yang melepaskan orang dalam keadaan kesempitan di dunia, Allah Ta'ala akan tolong dia. Allah Ta'ala akan lepas kesempitan dia di hari akhirat, yang tidak ada yang lain yang dapat menolong dia. Bukan gitu. Dan Nabi SAW bersabda, ada di kalangan makhluk Allah dijadikan boleh menolong orang.
Nak ramai manusia minta tolong kepada dia, maka orang seumpama ni akan aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah Taala jadikan manusia ni dia ada keluasan, ada kelapangan, mana dia boleh tolong orang. Orang cari dia untuk minta pertolongan. Orang yang seumpama ni Nabi kata aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat tolong orang. Makna tolong menolong adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong menolong adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong tak boleh minta tolong, syirik dia kata. Sebab Nabi kata nak minta dengan Allah, nak minta bantuan pohon kepada Allah. Itu hakikat dia, gitulah tempat kembali kita. Maknanya kalau kita minta tolong manusia zahir pun, hati kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambil sehadis tu nak pakai borong lalu. Hadis banyak. Kita kena faham hadis tu konteks mana, keadaan macam mana, huraian dia macam mana. Tak nak huraian sendiri. Dia kata dalam kitab hakikat, wala tarfa'anna hajatan ila ghairihi huwa muriduha alaih. Jangan kamu angkat hajat kepada selain daripada Allah. Kenapa? Allah lah yang mendatangkan segala-gala kepada kamu. Tu ada tu dalam kitab hakikat, dalam kitab hikam. Fala tarfa'anna hajatan ila ghairihi. Itu perbahasan mana? Itu kan perbahasan syariat. Apa tu kata kitab-kitab seumpama ni beralu nak mengaji. Jangan Allah payah. Kalau ayat-ayat gitu kan orang salah faham, kata tak pergi ngaji pula, tak pergi belajar pula. Itu kitab yang penuh keberkatan, tapi nak belajar kena beringatlah. Dia ada kata-kata ke mana kita hikam. Fala tarfa'anna hajatan ila ghairihi. Jangan kamu angkat hajat kepada selain daripada Allah. Sebab apa? Allah lah yang menyempurnakan hajat kamu. Orang yang mau hajat kepada selain daripada Allah, inilah sejahat-jahat adab dengan Allah Subhanahu. Itu perbahasan hakikat, bukan perbahasan syariat. Syariat kitanya tolong menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'awanu 'alal itsmi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu atas kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong itu perintah agama. Walaupun hakikatnya kebaikan dan ketakwaan adalah taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita diperintah tolong menolong atas kebaikan, atas ketakwaan. Bukan setakat kita menghadap Allah, ya Allah berilah kebaikan, ya Allah beri taufik. Tak, tolong menolong atas kebaikan. Ini nak cerita salah pengajian seumpama tadi lah. Cerita bab Tuhan, cerita bab pegangan lah, bab keesaan apa semua. Ada lah. Dia kata ustaz lu ni banyak Tuhan orang ni. Dia kata banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Cina keliling ke apa banyak Tuhan. Dia kata banyak Tuhan orang ni. Banyak Tuhan mana pula? Kita Allah Ta'ala je Tuhan kita, banyak Tuhan mana? Tu minta tolong orang tu, minta tolong orang ni. Banyak tu Tuhan, dia kata. Sedap dia cakap. Ini apa yang salah ni? Salah pengajian. Ni orang belajar ni kau cerita kau jahil. Orang belajar berbelah-belah tahun. Yang kita cerita dah mula faham. Belajar berbelah-belah tahun, pagi subuh ni, subuh garis ni. Apa? Minta tolong. Mana banyak Tuhan kata dia. Tanya dia balik. Udah jawab pasal ni, tapi dah tahulah pasal mana. Dah pocik tak haji minta tolong anak pocik. Gatal pergi klinik ke gimana, haji minta tolong dengan anak pocik. Haji minta tolong lagi mana-mana. Dah. Pocik bertuhankan anak pocik ke minta tolong makhluk? Minta tolong Allah lah. Nak pergi klinik ke nak pergi mana ke? Dia minta tolong anak dia juga, bukan minta tolong makhluk. Di sini. Dah pocik duduk rumah tak haji ke minta tolong opang pocik? Minta tolong wak haya ke, minta tolong gapa ke? Minta tolong opang pocik tu makhluk juga. Apa bertuhankan dia? Minta dengan Allah lah. Dia tak sedar dia pun minta tolong makhluk juga. Mari surah bertolong dengan motor. Motor tu makhluk. Sedap dia cakap. Dia kata orang ni banyak Tuhan sebab minta tolong makhluk. Jadi pun hari-hari minta tolong makhluk juga. Anda tahu lah ni, dia belajar tapi tak apalah, ambil pengajaran. Tak ada jumpa pun tak apa. Orang ni dah kelas ni. Ada satu kelas. Dia bunyi dah kelas. Memang depan orang ramai tu. Dia kata orang ni banyak Tuhan. Minta tolong makhluk. Lepas tu selagi dia kata banyak Tuhan, sebab apa? Sebab kasih ke makhluk.
Man ahabba syai'an abida. Man ahabba syai'an abida. Sesiapa yang kasih pada sesuatu, dia menghambakan diri pada sesuatu. Jadi sekarang ni orang ni banyak kasih ke makhluk, maka dia banyak menghambakan kepada banyak Tuhan, bukan ke Allah. Sebab apa? Dia kasih ke makhluk. Tapi kata payung tanya dia, dah pocik dak kasih kan? Pocik dak kasih ke cucu? Hak kasih, dah pocik bertuhankan no? Bertuhankan cucu. Kita orang awam, makhluk penuh di hati. Memanglah penuh makhluk. Tak kasih rumah tangga, dak sayang kata benda. Memang ada hati benda di hati ni. Cuba kalau kasih hati benda kita, tak marah. Tu kasih no? Jadi hamba, jadi bertuhankan harta benda. Kita syariat ni kasih ke makhluk tidak menjadi salah, melainkan kasih ke makhluk sampai ke peringkat membelakangkan syariat. Tu barulah dilarang dalam agama. Kasih ke anak, biarlah anak buat gapo pun, sebab apa kita sayang ke anak. Tu barulah dilarang dalam agama. Kalau kasih kita kepada syariat, memang kasihlah ke makhluknya. Penuh di hati kita kasih ke makhluk. Sekali lagi dong. Sekali lagi. Tu kan ni. Ke nak tulis soalan hak minggu depan? Tak, Tak ada. Dia kalau nak tanya kan takut segan. Kan tanya kan, ayah haji tu pegang gitu ke? Padahal dia tanya, bukan dia pegang gitu. Apa soalan? Takut juga nak tanya, takut orang kata kita pegang gitu. Kita tanya saja je. Nak tulis-tulislah soalan untuk minggu depan. Kalau dah wallahu alam lah, cara-cara minggu depan kata akhir kita pindahlah kepada ihsan dalam kitab faridah kita tu. InsyaAllah minggu depan sekali lagi. Kita akan cerita termasuk kata ingat tadi. Ingat. Kita pegang tapi tak ingat macam mana. Sebab kita ni kedudukan orang awam, kedudukan orang syariat. Wallahu a'lam.